Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Tan. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran geografi tingkatan 2. Hari ini, marilah kita belajar bab 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Bab 8.1 jenis pengangkutan di Asia. Baik, pengangkutan yang di Asia merangkumi juga pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air. Jadi, marilah kita lihat pengangkutan darat dulu. Hampir keseluruhan negara yang di Asia mempunyai landasan kereta api. Jadi, peta 8.1 ini dia menunjukkan jaringan landasan kereta api utama yang terdapat di Asia. Okey, kita lihat satu demi satu. Okey, kita lihat dulu ini. Okey, yang ini merupakan landasan kereta api India. Kita lihat yang di India. Okey, dia merupakan jaringan landasan kereta api terbanyak di dunia. Panjang landasan ini tengok 66,687 kilometer. Okey, yang terpanjang, yang terpanjang di dunia. Okey, kita cuba lihat. Ya, ini pemandangannya, pemandangan penumpang kereta api di India. Dari sini kita mendapati bahawa penduduknya banyak bergantung kepada kereta api. Baiklah, seterusnya kita pergi lihat yang ini. Okey, landasan kereta api Trans-Siberian. Okey, ini juga dia kata kepanjangannya hanya 9,000 lebih saja. Menanjur dari Moskow hingga ke Vladivostok. Okey, di kawasan Siberia ini, atas ini. Okey, tetapi ini tak berapa penting. Yang penting yang ini. Landasan kereta api Shinkansen yang di mana? Di Jepun. Okey, yang di Jepun. Dia merupakan pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi bullet train yang paling cekap dan efisien di Jepun. Paling cekap dan efisien. Kelajuannya yang dicatatkan di buku teks anda ialah 320 km sejam. Laju tak pelajar? Laju, betul tak? Tetapi cikgu ada video yang menunjukkan sebenarnya kelajuannya bukan setakat ini sahaja. Marilah kita lihat video ya. Ini bullet train. Ya, pelajar menontonnya. Mula-mula dia juga bergerak dari kosong. Kosong dan lepas tu semakinlah meningkat kelajuannya. Okey, kita cuba lihat nanti paling tinggi ialah berapa atau paling laju ialah berapa ya. Sudah 500 lebih. Ini dia. Pada tahun 2015, kereta api berkelajuan tinggi ini telah mencatat rekod kelajuan sehingga 603 km sejam. Wow, betapa lajunya. Okey. Jika berpeluang, cikgu juga nak cuba menaiki kereta api ini, bullet train. Baiklah, kita lihat next. Kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Korea Selatan juga ada. Terdapatnya kereta api berkelajuan tinggi. Di negara China juga ada. Landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing ke Shanghai. Okey, Beijing ke Shanghai. Ini dapat memendekkanlah masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai. Okey. Baik, next kita lihat pengangkutan udara.
Lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Jadi semua negara di Asia juga mempunyai lapangan terbang. Ini peta 8.2 menunjukkan lapangan terbang utama yang di Asia. Okey, hanya terdapat beberapa penting sahaja. Yang atas ini tak berapa penting. Kita lihat yang lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okey. Cikgu tunjukkan kamu. Ini dia. Okey. Lapangan terbang antarabangsa Dubai merupakan lapangan terbang yang tersibuk di dunia. Okey, yang tersibuk di dunia, dia menggendarikan 83.6 juta penumpang yang direkodkan pada tahun 2016. Okey. Jadi yang paling sibuk di dunia ialah yang di Dubai. Okey, ini ialah yang di Kuala Lumpur, yang kita lah, negara kita. Okey, salah satu hub penerbangan utama yang di Asia Tenggara. Kita kan ada KLIA 1, KLIA 2. Okey, dan lepas tu adanya lapangan terbang antarabangsa Changi. Dia merupakan lapangan terbang yang terbaik di dunia. Sekarang lagi ada satu lagi kan yang terbaru di Changi. Lagi baik, lagi moden. Okey, next ada lapangan terbang antarabangsa yang di Hong Kong. Lapangan terbang yang di Hong Kong ini dia sangat unik. Mengapa? Kerana tapaknya ialah wujud akibat penambakan laut. So ini keunikan lah lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Dan ini ialah yang di Tokyo. Yang di Jepun ialah di Tokyo. Okey, yang di negara China adalah di Chengdu. Di Chengdu ialah hub penerbangan terbesar di China. Okey. Jadi inilah lapangan terbang antarabangsa yang di Asia. Baik, next kita lihat pengangkutan air. Pelabuhan. Pelabuhan merupakan komponen yang penting terutamanya dalam urusan perdagangan. Banyaknya pedagang mereka hantar barang dagangannya terutamanya barang yang banyak dan besar akan melalui pengangkutan air. Jadi pelabuhan agak pentinglah untuk perdagangan. Peta 8.3 ini adalah pelabuhan utama yang di Asia. Jadi kita lihat satu demi satu. Okey, ini adalah pelabuhan Jawaharlal yang di India. Dia adalah pelabuhan kontainer yang terbesar. Baik, next kita lihat dari atas. Okey, pelabuhan Tokyo. Tokyo itu yang di Jepun. Dia menggendarikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat untuk di negara Jepun. Okey, dan sorry sini cikgu tak dapat cantum dengan baik. Ini sebenarnya untuk pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan Hong Kong adalah salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Penting pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik. Nanti cikgu akan terangkan secara lanjut untuk pelabuhan Hong Kong. Okey, pelabuhan Singapura dia mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontainer pada satu masa. Ini di negara jiran kita. Baiklah. Next kita lihat kemajuan pengangkutan di Asia. Kita akan pilih antara tadi kita ada banyak contoh, betul tak? Jadi kita akan pilihlah salah satu daripadanya, okey, untuk mengkaji. Okey, yang pertama untuk jaringan landasan kereta api kita pilih yang Shinkansen yang di Jepun. Yang bullet train ini. Dia merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. 4 pulau utama yang di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju ini. Okay.
Sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi, bullet train ini adalah dikendalikan oleh Japanese National Railways, JNR. Ini sebenarnya tak berapa penting ya, tak berapa penting. Jadi cikgu hanya sepintas lalu saja. Okey, yang penting cikgu akan beritahu. Okey, laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti di sini. Okey, ini laluannya, laluan kereta api berkelajuan tinggi. Cikgu cuba highlightkan. Okey, dia itu pergi mana? Tokyo. Tokyo di sini. Tokyo, Nagoya. Okey, Nagoya, Kyoto. Kyoto di sini. Dan Osaka. Osaka di sini. Empat ini merupakan bandar-bandar metropolitan. Dan kereta api berkelajuan tinggi ini akan melalui bandar-bandar ini. Okay. Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari ini tak berapa penting lah. Kira-kira ini dia penumpangnya. Banyak, ramai penumpang. Mengapa mereka ramai guna ini? Kerana kita tahu bahawa penduduk di Jepun juga agaknya padat. Jika semua orang guna kereta, tentu akan mengalami masalah kesesakan lalu lintas. Jadi banyak mereka gunakan kereta api berkelajuan tinggi ini. Okey, untuk mengelakkan kesesakan lah. Yang ini yang penting. Okey, pelajar mesti ingat ini yang penting ya. Okey, keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ini. Apa bezanya kereta api ini dengan kereta api yang biasa? Okey, yang pertama, kereta api ini menepati masa. Dia tidak pernah lewat. Okey. Keselamatannya, kemalangan sifar sejak beroperasi selama 30 tahun. 30 tahun pun tak pernah berlaku kemalangan. Mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Jika penumpang kan duduk kereta api ini, mereka rasa sangat selesa. Lihat ini. Okey, keadaan dalaman kereta api ini. Baiklah, next kita lihat lapangan terbang antarabangsa Dubai. Dia terletak di metropolis Dubai, yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu, di Dubai. Okey, lapangan terbang antarabangsa Dubai ni adalah terletak di metropolis Dubai. Okey. Nampak tak? Agak moden kan? Okey, dia merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Macam mana moden dan sibuk? Cikgu tunjukkan ya. Kita cuba lihat betapa sibuknya lapangan terbangnya. Tadi pelajar nampak tak? Kapal terbangnya berlepas dengan mendarat itu macam tidak pernah berhenti. Begitu sibuknya lapangan terbangnya yang di Dubai. Dan tengok, ini keadaan dalamnya. Okay, agak moden kan? Inilah lapangan terbang antarabangsa Dubai. Baik. Dia diuruskan oleh Dubai Airport dan terdiri daripada 3 terminal. Macam kita lah. Kita ada KLA 1, KLA 2 dan juga ada terminalnya. Betul tak? Jadi kita di sini untuk Dubai dia ada 3 terminal. Okay? Dan berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Ini pun tak berapa penting. Tak berapa penting. Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat. Ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dengan Atlanta. Ini yang penting. Okey, keistimewaan yang penting. Keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Suasananya meriah
Restoran terbaik, kawasan membeli belah dan tarikan pelancongan yang menarik. Seperti yang tadi cikgu tunjukkan lah. Okey, yang kedua, dia merupakan pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat ataupun pekerja elit asing maupun pelancong. Di Dubai ni, Dubai ni dia mengumpulkan penduduk dari seluruh dunia. Mungkin kerana kedudukan Dubai ni, kedudukan Dubai yang strategik di tengah-tengah peta dunia. Jadi lebih daripada 80% penduduk UAE ni adalah terdiri daripada ekspatriat ini. Jadi kita katakan lapangan terbang antarabangsa ini dia macam mengumpulkan lah golongan ekspatriat ini datang ke Dubai. Okay. Yang ketiga, dia sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Okey, yang ini jika kamu pergi ke YouTube juga dapat searchkannya. Okay. Baik, next yang keempat, Terminal 3-nya, tadi kata dia ada 3 terminal kan? Terminal 3 dikhaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Dia Terminal 3 hanya untuk syarikat ini sahaja. Maka untuk syarikat penerbangan yang dari negara lain, gunalah Terminal 1 dan 2. Baik. Ini info geografi ya. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ini dia berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai. Mengapa? Kerana dia menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk. Wow. Seterusnya dia menyumbang sebanyak USD 26.7 bilion iaitu 114.3 bilion ringgit Malaysia yang mewakili 27% pendapatan keseluruhan metropolis Dubai. So inilah sumbangan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Baik, next kita lihat pelabuhan Hong Kong. Dia berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadi terlindung. Ini dia. Ini dia ialah pelabuhannya. Jadi kamu lihat keadaannya, kedudukannya di sini. Tentulah terlindung daripada ombak. Betul tak? Itu yang dimaksudkan tadi terlindung. Okay? Dan dasar laut yang dalam membolehkannya menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting kepada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Dasar laut yang dalam. Senang untuk kapal berlabuh, terutamanya kapal yang besar. Okey, Jabatan Marine Hong Kong, dia bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontainer. Dan lagi menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Semua ini merupakan tanggungjawab Jabatan Marine Hong Kong. Okey, dan pelabuhan yang menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana dia terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. Jadi ini menyebabkan Hong Kong ini terus makmur kerana kedudukan pelabuhannya yang begitu baik. Dan pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan berapa juta kontainer. Ini tak berapa penting lah. Tak mungkin kita pergi hafal ini semua. Pelajar hanya bacakan. Okey. Dia dapat meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. Meningkatkan darjah ketersampaian. Maksudnya lebih senang untuk sampai ke sesuatu tempat lah. Baiklah, seterusnya kita lihat keistimewaan pelabuhan Hong Kong. Dia adalah pintu masuk ke negara China. Okay, kita jika nak masuk ke negara China, kita akan melalui pelabuhan Hong Kong. Okay, antara pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Duti macam cukai lah. Cukai pelabuhan. Jika kita nak importkan barang ke apa, kita mesti bayarkan cukai.
Okey, proses pemunggahan kontainer dan kargo hanya mengambil 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Pemunggahan kontainer dan kargo. Contohnya, ini kapal kontainer kan? Banyak kontainer di sini, betul tak? Di dalam agaknya kargo. Jadi, bila sampai ke pelabuhan, mereka akan memunggahkan kontainer itu. Menurunkannya lah. Jadi, dia kata, untuk pelabuhan Hong Kong, dia mengambil masa secara purata ialah 10 jam. Dikira yang paling pantas di dunia. Okay? Yang keempat, satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Maksudnya, mereka boleh memunggahkan kargonya, turunkan kargonya di tengah laut. Daripada kapal yang besar ke kapal yang kecil. Supaya tidak semua kapal yang besar pergi berlabur di pelabuhan. Jika semua pun nak parking, nak berlabur di pelabuhan, tentunya pelabuhan akan jam. Akan trafik lah, mengalami masalah trafik. Jadi mereka boleh memunggahkan kargonya di tengah laut. Ini satu-satunya pelabuhan ialah Hong Kong, pelabuhan Hong Kong. Okey. Baik, lihat 8.3, kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Perkembangan pengangkutan di Asia ini telah menimbulkan pelbagai kesan. Kita lihat kesan yang pertama ialah dari segi masyarakat. Okey, dapat memendekkan masa perjalanan. Jika kita gunakan kapal terbang atau kita gunalah kereta api berkelajuan tinggi, dia memang boleh memendekkan masa perjalanan kita. Okey, dia dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Perkembangan pengangkutan telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Jadi pendapatan per kapita penduduk pun dapat bertambah dan seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, yang ketiga, meningkatkan integrasi. Dia dapat menjalinkan hubungan antara negara Asia antara satu sama lain. Contohnya melalui apa? Kapal terbang ataupun pengangkutan udara. Okay, meningkatkan darjah ketersampaian dengan perkembangannya pengangkutan, kita dapat sampai ke sesuatu tempat dengan senang. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Inilah contohnya kita gunakan kereta api. Kereta api berkelajuan tinggi. Jadi dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Akhir sekali, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Baik, sekarang kita lihat ekonomi. Okey, bandar berkembang menjadi hub perdagangan. Macam pusat perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Mengapa? Tadi kita lihat ini kereta api berkelajuan tinggi yang Shinkansen ni dia memang melalui 4 bandar tersebut. Betul tak? Jadi bandar tersebut akan berkembang sebagai pusat perdagangan. Mengapa? Kerana senang nak sampai ke sana kan? Jadi ramailah pedagang suka pergi ke sana. Kerana mudah. Okey, pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Akibat daripada apa? Akibat dengan adanya lapangan terbang antarabangsa. Jadi mereka telah membinalah hotel di sana. Baik, memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa, ini lebih merujuk kepada pelabuhan. Memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Kerana dengan perkembangan pengangkutan, kita lebih senang kita untuk nak hantarkan barang untuk proses ke atau lebih senang untuk pemasaran. Pertukaran mata wang asing. Baik, untuk kesannya ke atas alam sekitar boleh dibahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Baik, untuk ini soalan sangat-sangat suka keluar. Okey, sangat suka keluar. Untuk bab inilah suka keluar yang kesan terhadap alam sekitar.
Okey, kita lihat kereta api berkelajuan tinggi akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Mengapa? Kerana dia gunakan tenaga elektrik. Okey, perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitarnya. Begitu cantiknya landscape-nya. Baik, kesan negatifnya, contoh yang pertama, pencemaran bunyi. Bunyi kuat dari kawasan lapangan terbang mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya. Semasa kapal terbang itu nak berlepas ataupun mendarat, memang bunyinya sangat bising. Cikgu cuba tunjukkan kamu video dan bunyi dia. Kuat tak tadi bunyi dia? Saya percaya juga ada pelajar tutupkan bunyi kan? Bunyinya sangat kuat. Kamu cuba bayangkan jika rumah kamu adalah di sekitar lapangan terbang. Setiap hari jika berapa buah kapal terbang mendarat berlepas, tentunya kamu akan dikacau oleh bunyi dia. Okey, next, pencemaran air. Tumpahan minyak daripada kapal, iaitu pengangkutan air, akan menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Baik, jadi kita cuba lihat yang warna hitam yang di laut ini merupakan tumpahan minyak yang daripada kapal. Jadi tumpahan minyak yang dari kapal ini boleh menyebabkan hidupan akuatik itu pupus ataupun mati. Okey. Baik. Kesan yang seterusnya, kemusnahan hutan. Pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api dan lapangan terbang memusnahkan kawasan tadahan air. Kawasan tadahan air iaitu kawasan yang untuk simpan air semasa hujan. Kita mengibadatkan hutan itu adalah kawasan tadahan air. Jadi jika kita nak membina lebuh raya, jaringan kereta api ataupun lapangan terbang, kita terpaksa memusnahkan hutan. Jadi boleh dikatakanlah kita juga telah memusnahkan kawasan tadahan air. Terima kasih kerana menonton video geografi cikgu. Cikgu telah menyediakan kuis dan linknya boleh didapatkan di description video. Okey, selamat mencuba jawab dan jangan lupa sokong cikgu dengan tekan like, share dan subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.